Baik, untuk mengetahui perkembangan terbaru susulan insiden kren runtuh di Persiaran Alam Damai, kita akan terus saja bersama dengan rakan tugas Riadaudin Daud. Riadaudin, apa perkembangan terbaru setakat ini yang kita fahamkan bahawa terdapat seorang lagi mayat yang masih lagi tersepit? Adakah telah pun berjadi dikeluarkan atau bagaimana? Baik, terima kasih Afizi. Seperti yang saya kongsikan pagi tadi, kalau pagi tadi saya berada di bawah dan pada waktu ini jam 10 pagi saya berada di atas sedikit kerana bagi berkongsikan kepada anda situasi yang berlaku di belakang yang saya akan ceritakan sebentar nanti. Tapi seperti anda tahu, apa yang saya boleh katakan, masih lagi ada seorang lagi mayat yang tersepit di bahagian atas yang tidak dapat lagi diturunkan berdasarkan sumber yang saya dapat sebentar tadi. Sekarang sedang berlaku kerja-kerja kimpalan dan juga kerja kejuruteraan di mana proses ini perlu untuk memastikan bahawa mayat dapat diturunkan dengan selamat tanpa jatuh atau tanpa ada sebarang perkara tidak diingini berlaku. Jadi proses itu sedang berlaku dan sekiranya selesai pada pagi ini proses kimpalan dan juga kejuruteraan, kemungkinan mayat itu mungkin boleh diturunkan pada tengah hari ataupun petang nanti dan semestinya saya akan terus berada di sini. Dan apa yang saya boleh kongsikan setakat ini, pergerakannya lebih banyak berbanding pagi tadi. Kalau pagi tadi hanya ada saya dan juru kamera sahaja di sini, namun pada waktu ini nampaknya sudah semakin ramai, media juga sudah semakin ramai. Malah sebentar tadi juga wakil rakyat dari beberapa parlimen juga sudah datang ke sini untuk meninjau lokasi dan yang saya akan kongsikan butiran sebentar nanti. Dan apa yang saya boleh kongsikan seperti anda lihat di belakang saya, sudah semakin banyak lori, kren, anggota bomber, anggota polis juga sudah semakin banyak. Kalau pagi tadi saya kira mungkin hanya ada 5 atau 6 saja anggota polis dan anggota bomber, namun sekarang saya lihat mungkin ada sekurang-kurangnya 10 ke 20 orang. Dan seperti anda boleh lihat, mungkin kamera boleh zoom lebih rapat, anda boleh lihat di sini ada beberapa lori dan juga beberapa kren yang saya fikir kren ini akan digunakan untuk membantu dalam proses kimpalan dan juga proses kejuruteraan bagi membantu untuk menurunkan mayat yang masih lagi tersepit dan berada di atas. Dan kalau boleh dikongsikan, bim-bim ini sebenarnya lah antara yang perkara yang memberikan satu tekanan ataupun mungkin cabaran buat petugas keselamatan ataupun operasi penyelamat, kerana mereka perlu memastikan setiap apa yang dilakukan tidak akan langsung menyebabkan bim-bim ini runtuh. Seperti apa yang boleh kongsikan sebenarnya sebentar tadi, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai sebenarnya sempat membuat satu sidang media ringkas di bawah tadi dan beliau menggesa supaya bukan saja di kawasan ini projek ini diberhentikan, malah sepanjang laluan projek suka ini dihentikan kerana menurutnya keselamatan dan juga nyawa bukanlah satu perkara yang boleh dibawa main. Malah beliau juga mempersoalkan bagaimanakah dari segi pemantauan dan juga penilaian risiko di kawasan ini. Adakah ia mengikut spesifikasi ataupun ia tidak mengikut seperti apa yang dirancang. Dan apa yang boleh saya kongsikan lagi, setakat ini masih lagi tiada tanda-tanda bahawa akan turun mayat dalam masa terdekat. Namun pastinya saya akan terus berada di sini membawakan dari semasa ke semasa untuk anda semua penonton Astro Awal ni di portal dan juga di saluran rasmi kami, Hafizi. Baik, Riadaudin, selain daripada beberapa faktor cabaran yang dihadapi oleh pihak berkuasa untuk membawa turun mayat mangsa, bagaimana pula dengan faktor-faktor cabaran-cabaran lain seperti cuaca, keadaan permukaan jalan dan sebagainya? Adakah permukaan jalan yang dikatakan mengalami runtuhan itu, adakah ia boleh dikendalikan proses-proses membawa turun mayat itu? Adakah itu juga akan menjadi salah satu cabarannya? Bagaimana? Ya, benar Hafizi. Kalau dilihat kepada keadaan jalan, sebenarnya keadaan jalan di luar sini pun sebenarnya agak teruk, sebenarnya banyak lubang dan juga bonggol di sana sini. Di sebelah kiri kanan juga ada banyak serpihan-serpihan pembinaan dicampakkan ke tepi. Namun di bahagian dalam sana kalau kita membawa kereta mungkin agak sukar, namun apabila dilihat semuanya memakai lori dan juga menggunakan kren, saya fikir jalan mungkin bukanlah satu masalah besar untuk mereka. Namun faktor cuaca saya fikir mungkin akan menjadi antara cabaran yang terbesar untuk mereka. Kalau pagi tadi sebenarnya sejak jam 6.30 pagi sebenarnya ada hujan rintik-rintik, namun selepas itu nampaknya sudah semakin reda. Dan pada waktu tadi ketika sidang media ringkas sebentar tadi pun ada juga hujan sedikit. Jadi saya fikir sekiranya hujan mungkin ia akan memberikan satu cabaran yang lebih besar kepada petugas di sini. Namun kalau waktu panas juga pastinya ia menghadirkan cabaran. Namun saya pasti mereka sudah biasa bekerja di bawah waktu panas. Namun saya pasti sekiranya hujan waktu ini pastinya cabaran akan lebih besar kerana pastinya segala kerja-kerja memerlukan penelitian yang sangat rapi dan sekiranya cuaca tidak memihak kepada mereka, mungkin kita akan menjangkakan proses untuk menurunkan mayat mungkin akan mengambil masa lebih lama. Namun kita harapkan ia akan dapat selesaikan juga pada hari ini, Hafizi.
Dan Riyadudin, dalam masa yang sama juga kita lihat tinjauan di media sosial pemerhatian ekstraordinari dijalankan melihat kepada insiden-insiden yang berlaku dalam lebuh raya, pembinaan struktur dan sebagainya. Ada yang menyatakan pandangan bahawa insiden yang kerap berlaku ini tidak lagi boleh dipandang enteng. Dan Riyadudin sendiri apabila berada di kawasan tersebut sebagai wartawan lokasi tinjauan yang dilakukan, adakah Riyadudin merasakan bimbang seperti mana yang disuarakan oleh ramai rakyat Malaysia di media sosial apabila melalui di kawasan-kawasan pembinaan lebuh raya ataupun bangunan-bangunan tertentu? Ya, betul Hafizi. Saya tadi kebetulan saya pergi minum sekejap, saya ada berjumpa dengan rakan saya yang juga duduk di kawasan berhampiran. Beliau juga mengatakan bahawa beliau dulu sebelumnya memang menggunakan laluan ini. Namun disebabkan apabila melihat terlalu banyak bangunan, jika anda boleh lihat sebenarnya beam di sini agak tinggi dan juga ada banyak kren-kren yang saiznya agak besar. Jadi apabila dia melihat sendiri keadaan itu, dia memikirkan untuk tidak lagi menggunakan jalan ini kerana bimbangkan dengan keselamatan. Dan seperti yang kita lihat juga benar kata Fizi, di dalam media sosial sebenarnya ramai yang bertanyakan, ramai yang bimbang. Kalau saya sekalipun ketika berada di sini juga agak bimbang. Walaupun kita tahu semuanya nampak seperti selamat, namun kita tidak tahu apakah yang mungkin akan berlaku. Tapi itulah sebenarnya pagi tadi juga saya dengan juru kamera sempat juga berbincang untuk sekiranya berlaku worst case scenario di manakah kami akan pergi. Adakah ke kiri atau ke kanan, dan nampaknya kami sudah dapat melihat di manakah kami akan pergi. Sekiranya berlaku, kami harapkan tidak berlaku langsung. Namun itulah, bimbang memang ada bimbang. Saya fikir orang yang melalui kawasan ini hari-hari juga pasti bimbang kerana saiz jentera-jentera di sini bukannya kecil, bukannya saiz yang katakan agak ni, sebenarnya saiz besar kerana ini adalah projek besar, projek mega. Jadi jentera yang digunakan juga agak besar. Jadi apabila melalui di bawah ini, melihat ia berada bergentayangan di atas kita, sudah pasti ia akan menghadirkan sedikit kerisauan. Walaupun saya tidak melalui jalan ini selalu, namun saya juga ada berasa bimbang, apatah lagi penduduk di kawasan sekitar, Fizi. Okey, baik. Terima kasih Riyadudin Daud atas laporan yang dibawakan berkaitan dengan insiden kemalangan di tapak binaan lebuh raya Sukeh yang kita tahu telah mengakibatkan korban sebanyak 3 nyawa pekerja asing. Dan kita akan bawakan laporan seterusnya di extraordinary.com dan juga buletin-buletin awani seterusnya berkaitan dengan perkembangan isu ini.